قال الشيخ خصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وآله وأصحابه وإلى شيخ عبد القادر جيلاني وإلى شيخ جنيد البغدادي وإلى شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكندهلاوي وإلى أمه وأبيه وإلى شيخ إبراهيم ميا وإلى شيخ زبير أحمد وإلى شيخ أحمد نخدا وإلى شيخ زكوان فائز وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. أيها الولد قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. Wahai anakku, qad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui, engkau telah tahulah sudah, okey, min hatainil hikayataini, daripada dua kisah, dua hikayat yang penting tadi. Kisah yang berlaku kepada Imam Shibli rahimahullahu taala, yang dia kata apa? Yang dia kata aku telah apa namanya ni? Aku telah berguru dengan 400 orang syekh, ustaz, dan telah aku baca 4000 hadis Nabi. Kan? Kemudian dia berpegang kepada satu hadis. Daripada 4000 tu aku dapat satu kesimpulan daripada kesemuanya. Itu cerita yang pertama yang kita telah kisahkan. Kan? I'mal lid dunya apa? I'mal lid dunya. Apa hadis itu? I'mal lid dunya biqadri muqamaka fiha. Beramallah kamu di dunia selama mana kamu rasa kamu hidup di dunia tu. Itu hadis yang pertama. Lepas tu hikayat yang kedua, kita bacakan kisah yang berlaku kepada Imam Hatim Al-A'sam bersama dengan guru dia Syaqiq Al-Balakhi, yang dia ceritakan berkenaan dengan 8 faedah. Faham? Jadi ini dua kisah yang penting. Okey? Qad alimta, sungguhnya engkau telah mengetahui, min hatainil hikayataini, sungguhnya engkau telah tahu daripada dua kisah yang penting ini, annaka la tahtaju ila takthiril ilmi, sesungguhnya engkau tidak perlu kepada banyaknya Kenapa macam huru-hara ni? Ada dalam kitab apa ni? Ada? Tak ada? Dah dalam kitab terjemahan tu? Tengok. Itulah aku tengok kamu macam orang nak vaksin.
Oh, tak ada Ustaz. Tak ada eh? Langsung yang itu. Langsung masuk. Ya, Wahai Lam. anak oh, I'lam okey. annahu I'lam. yambaghi lisalik. Okey, tak apa. Annaka la tahtaju ila takthiril ilmi. Daripada dua kisah yang penting ini, sesungguhnya tahulah kamu bahawa kamu tidak perlu ilmu yang banyak. Yang perlu tu hanya apa? Hanya fardu ain. Ilmu yang lepas fardu ain. Wal ana, dan sekarang ini, ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabil haqqi. Sekarang aku terangkan kepada kamu apa perkara yang wajib bagi satu orang yang menempuh jalan akhirat itu, ala saliki sabil haqqi, bagi mereka-mereka yang berjalan untuk menuju jalan akhirat dengan jalan yang menuju jalan yang akhirat. Kami akan terangkan kamu apa jalan yang betul, apa cara dia. Nampak? Mungkin kau tak rasa apa yang aku rasa, tapi aku akan bagi tahu kamu cara macam mana jalan supaya kau dapat rasa apa yang aku rasa. Begitu. Faham ni? Okey. I'lam. Baca Ustaz. I'lam annahu yanbaghi lisaliki syaikhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqi sayyi'ata minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Wa ma'na tarbiyati yushbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u syauka wa yukhrijun nabatati al-ajnabiyyata min bainiz zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu. Okey. Jadi sekarang ni pertama sekali bagi mereka-mereka yang mau menempuh jalan akhirat dengan jalan yang betul, pertama sekali dia perlu ada guru. Okey? Maka dia terangkan di sini apa kriteria guru yang perlu ada pada diri guru itu, yang perlu untuk dia ikuti. I'lam, ketahuilah wahai anakku, annahu yanbaghi lisaliki syekhun mursyidun murabbin. Mestilah seseorang itu, i'lam annahu, mestilah orang yang salik itu, yang bagi lisaliki syekhun, mestilah dia ada satu orang syekh. Mestilah dia ada satu orang syekh. Mursyidun, bukan sahaja syekh tu syekh yang biasa, tapi mestilah dia itu seorang mursyid, yang boleh memimpin, yang boleh membimbing. Syekh, okay? Yang boleh memimpin, yang boleh membimbing. Bermakna syekh ni juga telah mendapat tarbiyah, bimbingan daripada guru dia sebelum dia. Faham ni? Dia tak boleh belajar syekh yang mana syekh tu tak tahu sanad pengajian dia macam mana, tak tahu di mana dia belajar, tak tahu dengan siapa dia dapat tarbiyah, tak tahu siapa syekh sebelumnya. Faham ni? Tidak boleh. Dia mestilah ada kesinambungan syuyukh, kesinambungan masyayikh, barulah dia akan dapat ditarbiyah juga. Syekh kita ni apatah lagi. Kalau pilot tu kita tak kenal, ini syekh kita ni yang kita kenal. Lebih-lebih lagi lah kita kena yakin bahawa dia mampu untuk mendidik jalan akhirat kita. Okay? Murabbin, dan dia mesti ada sifat yang boleh mendidik hati kita. Yang boleh mendidik hati kita. Dia ajar kita untuk sentiasa bersangka baik. Dia ajar kita untuk tidak memusuhi orang. Dia ajar kita untuk tidak cari gaduh dengan orang. Dia didik hati kita. Kalau hati kita rasa macam mau bergaduh, dia didik hati kita. Macam yang berlaku, kisah yang berlaku kepada para awliya. Imam Muhammad Al-Haddar, guru kepada Habib Umar bin Hafiz. Kan ada satu orang anak murid dia ni, yang pernah Ustaz ceritakan, dikutuk dia oleh para wahabi-wahabi di tempat dia tu. Dikutuk, dan akhirnya besok dia mau balas setiap kritikan tu. Tiba-tiba terus malam tu berdering dia punya telefon, dia pun sambut. Dia kata Imam Muhammad Al-Haddar, dia kata kita ni para
habaib, kita ni para yang berjalan di atas jalan sufi, kita tak balas apa yang orang kata dengan kita. Nampak, dia tahu, guru dia tahu. Nampak, guru dia tahu apa yang murid dia niatkan. Nampak ni, sebab apa? Sebab sudah ada lingkaran. Sebab sudah ada ikatan rohani antara murid dengan guru tu. Nah, murid tu sedia untuk dididik, sedia untuk ditarbiyah, guru tu pula sedia untuk mentarbiyah dan sedia untuk mendidik murid tersebut. Faham ni? Mereka ada ikatan, mereka ada lingkaran, akhirnya dia mendidik hati orang tu untuk sentiasa bersikap dengan sikap-sikap yang baik. Faham? Jadi, mestilah syekh tu ada sifat mursyid dan juga sifat murabbin. Untuk apa? Liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata. Untuk dia keluarkan segala kelakuan-kelakuan kita yang buruk. Sifat dia untuk keluarkan segala sifat-sifat kita yang buruk ni. Minhu bitarbiyatihi, daripada salik tadi dengan cara tarbiyah. Dengan cara mendidik, dengan cara memimpin hati-hati kita. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Lepas dia keluarkan benda-benda yang buruk daripada hati dia tu, wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan. Dia gantikan pula tempat yang buruk itu, benda-benda yang buruk itu digantikan pula kepada benda-benda yang baik di tempat yang sama tadi, iaitu hati. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia kata apa? Dia kata ala inna lillahi fil ardi aniyah. Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi fil ardi, sesungguhnya di bumi ini bagi Allah ada bekas. Nampak macam kita tempat simpan makanan, tempat simpan bukhar ni kan? Tempat simpan minuman, dia ada bekas dia. Jadi Allah pun ada bekas Allah untuk Allah simpan rahmat kasih sayang Allah. Ala wahyal qulub. Tempat itulah yang disebut sebagai hati. Tempat itu ialah hati. Okey? Wa makna tarbiyati, apa makna tarbiyah ni? Kita selalu dengar orang cakap tarbiyah, kau ni kurang dapat tarbiyah, kau ni terlebih tarbiyah, kau ni belum apa-apa sudah mau tarbiyah orang. Apa tarbiyah ni? Dia kata wa makna tarbiyati, makna tarbiyah itu ialah yushbihu fi'lal fallah. Sama seperti mana petani. Okey? Petani ni apa dia buat? Alladhi yaqla'asyauka. Dia menebang semua duri-duri. Dia bersihkan semua duri-duri. Dia hilangkan semua duri-duri yang ada di tempat tanaman tersebut. Okey, mazra' tu, tempat tanaman tu, kebun tu. Okey? Dia hilangkan semua duri-duri tu. Wa yukhrijun nabatati, dan dia belilah biskut nabati. Bukan. Yang tambah serius Wa yukhrijun nabatati, dan dia mengeluarkan al-ajnabiyata min baini zar'i. Dia buang semua tumbuhan-tumbuhan yang tidak sepatutnya ada di tanaman tersebut. Macam rumput-rumput. Faham ni? Dia buang benda-benda yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat pun di tanaman dia, yang boleh merosakkan ataupun mengganggu ekosistem tanaman dia. Faham ni? Kan kalau kita letak pokok, dia ada rumput-rumput. Kita mau tanam bunga, dia ada rumput-rumput. Jadi kalau dia siram air di pokok tu, kalau dia tidak buang tanaman-tanaman lain yang tidak berguna ni, nanti air tu akan pergilah kepada tanaman-tanaman tu, sehingga tanaman utama kita kurang airnya nanti. Jadi tidak akan menjadi hasil yang baik. Jadi seperti itulah makna tarbiyah. Okay? Dia buang semua benda-benda yang tidak elok, benda-benda yang tidak penting untuk kita buat. Dia kata jangan amal dulu. Nampak ni? Itulah makna tarbiyah, seperti mana al-fallah, seperti mana petani. Min baini zar'i, di antara tumbuhan-tumbuhan itu, liyahsuna nabatuhu, supaya apa? Supaya bagus dia punya tumbuhan, cantik dia punya tumbuhan, wa yakmalu rai'uhu, dan sempurna dia punya penjagaan dia. Samalah seperti mana petani, seperti itulah seorang syekh. Dia buang duri-duri dalam hati kita, dia buang benda-benda yang tidak elok dalam hati kita. Kita ada buat beberapa amalan, dia kata amal ni kamu tak payah amal dulu, gantikan dengan amal ni. Itu makna murabbin. Nampak tak? Dia kata kamu tak perlu amal ni dulu, yang penting kamu amal ni. Kamu amal ni baru kamu dapat amal ni. Nampak? Jadi yang amal-amal yang kamu buat yang begini-gini ni tak payah dulu. Nampak? Dia buang semua benda-benda yang tidak bagus,
Bukan amal tu tak bagus, tapi amal tu belum sesuai untuk diri kita. Nampak? Belum sesuai untuk diri kita. Maka dia kata jangan dulu. Yang penting kau amal dulu amal-amal yang begini nih. Yang ringkas-ringkas nih. Amal dulu nih 40 hari, 4 bulan. Amal dulu selama 40 hari. Amal dulu selama 4 bulan. Sudah lulus, baru kau boleh amal-amal yang berat-berat nih. Begitu. Bukannya kita terus bagi dia amal yang berat-berat. Faham nih? Okey? Terus Ustaz. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى. Okey. Wala budda lisaliki. Maka oleh itu tidak boleh tidaklah orang yang berjalan menuju akhirat ni min syaikhin yu'addibuhu. Perlu ada syekh tu untuk mendidik hati dia. Dan syekh tu mesti syekh, bukan sesama kawan dia. Mesti syekh. Bukan dia berguru dengan kawan dia, kemudian kawan dia pun ajar juga dia, akhirnya sama-sama jadi syekh. Faham? Tidak. Dia mesti ada satu orang syekh yang benar-benar syekh. Faham? Yang guru yang benar-benar guru. Yu'addibuhu, untuk mendidik hati dia. Okey? Wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala. Dan dia memimpin orang tersebut, menunjuki orang tersebut ila sabilillahi ta'ala, menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena ikut syekh. Macam yang kisah yang berlaku kepada Al-Habib Salim Syatiri, Sultanul Awliya, di Yaman. Dia ada anak murid dia. Anak murid dia ni hebat. Dia pun mengajar. Anak murid ni cepat tangkap, cepat hafalan. Belum habis belajar lagi orang sudah panggil. Anak murid dia ni, saya lupa siapa nama anak murid. Hebatlah anak murid dia ni. Cepat kefahaman dia. Laju tangkap, cepat faham. Memang hebatlah. Suratul fahm dipanggil. Cepat kefahaman dia. Jadi akhirnya apa? Akhirnya anak murid dia ni dipanggil untuk pergi berceramah. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah di sekitar kampung itulah. Tanpa pengetahuan Habib Salim Syatiri, tanpa pengetahuan guru dia. Akhirnya apa? Akhirnya bila dia sudah hebat, bila dia sudah ma'ruf, maklum, sudah ditahu, sudah dia punya nama masyhur, sudah dia, jadi timbullah penyakit hati. Timbul penyakit hati apa? Apa perlu lagi aku kepada syekhku? Sedangkan aku sudah boleh menjadi syekh sudah. Apa perlu lagi aku kepada syekh? Sedangkan aku sudah boleh menjadi syekh. Aku sudah jadi mufti. Mufti ni maksudnya bukan mufti yang berjawatan mufti tu. Maksudnya apa? Mufti ni ialah tempat rujukan. Tempat rujukan. Itu secara bahasa dipanggil mufti lah tu. Faham? Misalnya di kampung kita tak ada sudah orang yang hebat daripada melainkan ustaz tu. Ustaz tu lah kita punya rujukan. Ustaz lah itulah kita punya ini. Maka secara bahasanya dia dipanggil mufti. Tempat rujukan kita, tempat bersandar kita bila ada masalah hukum secara bahasa. Faham? Secara bahasanya. Tapi kalau secara istilahnya lebih dalam lah. Dia sudah mempelajari itu, belajar ini, khatam itu, khatam ini, boleh panggil mufti. Faham? Tapi secara bahasanya begitulah. Tempat rujukan untuk kita keluar, untuk kita menerima hukum. Jadi dia kata, buat apa aku perlu kepada syekh lagi? Aku sudah orang panggil syekh. Aku sudah boleh mentarbiah orang. Aku ceramah pun jutaan orang menangis-nangis. Nampak? Akhirnya dia dipanggil lah berceramah di luar daerah pula. Luar negeri. Jadi apa? Jadi dia pergi luar negeri itu, dia nak bagi tahu syekhnya. Dia nak bagi tahu Habib Salim Syatiri, dia nak bagi tahu. Dia pun pergilah. Jadi bila dia pergi tu, masa pengajian tu Habib Salim tanya, "Mana si fulan bin fulan?" Jadi kawan dia kata, "Syekh, dia pergi menghadiri jemputan ceramah." Nampak? Dia pergi menghadiri jemputan ceramah. Macam misal. Saya tanya, "Mana si Yusri?" Dia pergi Masjid Al-Kausar, Malim. Masjid Al-Kausar. Apa dia buat sana? Khutbah dan tazkirah. Nampak? Jadi Habib Salim terkejut, siapa yang benarkan dia pergi? Dia tak minta izin pun. Apa kata Habib Salim? Dia kata jasadnya di sana, ilmunya di sini. Nampak? Jasadnya di sana, ilmunya di sini. Sampai di sana tak boleh bercakap. Depan mikrofon ni tak boleh cakap. Hilang semua ilmu dia. Tak tahu mau cakap apa. Tak tahu mau cakap. Seolah-olah apa yang dia hafal sebelum ni, apa yang dia ceramah sebelum ni, hilang begitu saja. Sebab apa? Sebab kata Habib Salim, jasadnya di sana, ilmunya tinggal di sini. Sebab aku yang bagi dia ilmu. Jadi aku bertanggungjawab terhadap ilmu tu.
Jadi ilmunya tinggal di sini. Sampai sana blur. Dia minta maaf dengan habis sana, akhirnya apa? Akhirnya dia jadi orang yang tidak tentu arah. Hidupnya tidak tentu arah. Sebab dia bercanggahan dengan dia punya murabbi dia. Jadi kita macam tu juga. Kita perlu ada syekh yang mendidik kita. Faham? Bila syekh tu kata ini jangan, bila syekh tu kata okey buat ini, jangan kita persoalkan. Kenapa perlu buat begini? Buat saja. Faham? Sebab syekh tu sudah rasa, zauq sudah, kita belum lagi. Jadi dia tunjukkan kita jalan macam mana mau capai, seperti mana apa yang dia capai. Faham ni? Jadi kita pun kena ada sifat sedia untuk ditarbiyah. Kalau tidak ada sifat sedia untuk ditarbiyah ni, kita akan melencong lah. Bila ustaz kita kata macam ni, kita kata kenapa buat macam ni sedangkan aku boleh buat lebih baik daripada ini. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita rasa kita tidak sedia dan tidak perlu ditarbiyah. Faham? Jadi benda tu kena dibuat. Jelas? Wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala, dan juga menunjukkan dia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di anna Allah arsala lil ibadi rasulan. Sesungguhnya sama seperti mana Allah telah menghantar kepada hambanya itu rasul, lil irsyadi ila sabilihi, untuk menunjukkan kita ini ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah hantar ratusan ribu para nabi untuk apa? Untuk tunjukkan kita lah jalan menuju Allah. Jadi pentingnya guru ni, seperti mana Allah tunjukkan, hantarkan nabi. Seperti mana Allah hantarkan nabi, umat kena ikut nabi, seperti mana itu juga kita kena ikut masyayikh kita. Okey, guru kita. Fa idzar tahala sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya faqad khallafa al-khulafa'a fi makanihi hatta yurshidul khalaiqa ila Allah ta'ala. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtahala. Irtahannya apa namanya? Pindah. Berpindah. Okey? Daripada dunia, mana wafatlah, okey, meninggal. Faqad khallafa al-khulafa'a fi makanihi. Jadi lepas Rasulullah meninggal, maka digantilah tempat Nabi itu dengan para khalifah ataupun para khulafa. Okey, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Okey? Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Fi makani, di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Hatta yurshidu al-khalaiqa ila Allah Ta'ala. Sehingga menunjukkan semua makhluk-makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kenabian jatuh kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat tak ada, tugas kenabian jatuh kepada siapa? Para tabi'in. Para tabi'in wafat, tugas kenabian jatuh kepada atba'ut tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Wafat sudah mereka, jatuh kepada apa? Salafus soleh. Sampailah kepada kita. Nampak? Jadi tugas kenabian ni sampai kiamat. Sebab apa? Al-Quran sebut apa? Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wa illam taf'alka wa illa taf'al. Lupa apa ayat. Kejap kita tengok. Ya, Ustaz cari. Wa illam taf'al, betul lah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Kenapa? Rasul di sini merujuk kepada siapa? Nabi lah, Nabi Muhammad. Tengok, perhatikan betul. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Rasulullah. Baligh, sampaikan. Jadi tugas kenabian Nabi yang pertama sampaikan. Jadi ditaklifkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Ma unzila ilaika min rabbik. Apa sahaja perkara yang kamu terima daripada Tuhan kamu. Itu kena sampaikan. Jadi ada dua di sini kan. Yang pertama, apa tugas Nabi? Yang kedua, apa yang mau disampaikan? Mana nih? Jadi tugas pertama menyampaikan,
Tugas kedua, benda yang mau disampaikan tu apa? Iaitu wahyu lah. Okey? Wa illam taf'al, kalau kamu tidak buat ini wahai Muhammad, fama ballaghta risalatah, engkau tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak menyampaikan risalah Allah. Okey. Sekarang Ustaz tanya. Dalam ayat ni ada tak dibagi tahu apa tugas Nabi? Dalam ayat tadi tu Ustaz baca, ada tak dibagi tahu apa tugas Nabi? Adalah, baligh, sampai, menyampaikanlah. Faham ni? Sebab itulah timbul sifat Nabi yang iaitu Tabligh. faham ni? Jadi baligh. Yang kedua, ada tak dibagi tahu situ apa yang perlu disampaikan? Ada. Apa yang perlu disampaikan? Wahyu. Ma unzila ilaika min rabbik. Apa saja perkara yang disampaikan daripada Allah. Yang ketiga, ada tak dalam ayat tu dibagi tahu kepada siapa perlu disampaikan? Ada tidak? Tidak ada. Yang dibagi tahu apa kerja Nabi dan apa yang perlu disampaikan. Tapi tidak dibagi tahu kepada siapa untuk disampaikan. Di dalam ilmu tafsir, ini dipanggil ayat yang takmim. Ayat umum. Tak ada siapa perlu disampaikan. Jadi maknanya apa? Maknanya tugas kenabian Nabi, daripada Nabi terima wahyu sampai kiamat. Inilah medan Nabi. Semua kita ni, Nabi mesti sampaikan agama kepada kita semua. Sebab tugas kenabian Nabi tidak disebut di dalam ayat tu. Ayatnya menjadi umum. Kalau macam Nabi Musa, dia punya nubuah, dia punya kerja kenabian hanya untuk umat dia saja. Kalau Nabi Isa hanya untuk umat dia saja. Nabi Ibrahim hanya untuk umat dia saja. Nabi Muhammad sampai kiamat nih, seluruh umat dia. Jadi maknanya Nabi kena sampaikan. Persoalannya sekarang, Nabi sampaikan kepada antum. Nabi sampaikan, tapi bukan Nabi yang sampaikan, melalui wakil dia. Siapa? Yaitu para sahabat. Para sahabat digantikan tempatnya oleh para tabi'in. Tabi'in digantikan tempatnya sampailah kepada kita, yurshidu ilallahi ta'ala, menunjukkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ni? Begitu. Okey, terus. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالما ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. Okey. Jadi sekarang ni dia bagi tahu kepada kita syarat-syarat syekh tu. Apa syarat-syarat yang perlu ada pada seorang syekh tu supaya kita boleh tengok pada diri dia dan kita boleh ambil dia sebagai seorang syekh. Ada syekh yang dia tak mau terima murid. Ada syekh yang sifatnya mursyidun murabbin, tapi tak mau terima murid. Ada syekh yang sifatnya mursyidun murabbin, dia mau terima murid dengan bersyarat. Ada syekh yang sifatnya mursyidun murabbin, yang terima murid siapapun datang dia akan terima. Jadi dia ada banyak bukan pecahan, banyak kriteria ataupun karakter syekh ni. Macam-macam lah. Ada yang tak terima murid, ada yang dia akan terima murid, bergantung dia tengok usaha kita dulu. Kita mau berguru dengan dia, mau menjadikan dia sebagai syekh kita, dia bagi amal dulu. Kau amal dulu ni tahajud 40 hari. Nampak? Kau amal dulu. Kalau dapat 40 hari ni, bagi tahu. Nampak tak? Dia bagilah 40 hari. Lepas tu kita gagal, tak dapat. Ada satu lompang, Ustaz saya nak dapat Ustaz. Saya dapat 39 hari Ustaz, satu hari malam tu. Minta maaf, cari Ustaz lain. Nampak? Cari syekh lain. Kau nak layan. Ada syekh begitu, dia bersyarat. Okey? Jadi dia bagi tahu di sini apa? Wa syartu syaikhi alladhi yasluhu, dan syarat-syarat syekh yang boleh diambil untuk mengislahkan, ayyakuna naiban li Rasulillah salawatullahi wa salamuhu alaih, yang mana menjadi naib kepada baginda Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Yang pertama sekali, ayyakuna aliman, mesti alim. Ini syarat paling pertama. Macam mana dia mau didik hakikat kamu? Macam mana dia mau didik makrifat kamu kalau dia punya syariat sendiri tak lepas? Nampak tak? Dia mau ajar kamu bab hati, hati dia pun sendiri tak betul. Dia mau ajar kamu bab fiqh, fiqh dia sendiri pun tunggang langgang. Nampak tak? Jadi dia mestilah satu orang yang
alim. Ayyakuna aliman, mesti dia ni seorang yang alim, yang telah mempelajari pengajian agama secara bersistem. Faham? Mesti dia ni satu orang yang alim. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafati. Nampak? Apa namanya? Tidak semua alim itu boleh mengislahkan orang. Tidak semua alim itu syekh. Dia bilang begitulah. Okey? Tidak semua alim itu syekh. Tapi semua syekh itu alim. Dia bilang begitu. Sebab syarat syekh mesti alim. Kan? Syarat syekh mesti alim. Jadi semua syekh adalah alim, tapi tidak semua alim adalah syekh. Semua murabbi adalah alim, tapi tidak semua alim adalah murabbi. Mafhum? Okay? Wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi ala sabilil ijmali. Sesungguhnya sekarang ini aku akan terangkan kepada kamu semua ni, wahai anakku, ba'dha alamatihi, separuh daripada tanda-tanda dia. Separuh daripada tanda-tanda seorang syekh tu ala sabilil ijmali, atas jalan yang ringkas sahaja. Taklah aku mau terangkan panjang-panjang. Okay? Sebab kau pun alim sudah ni. Nampak? Sebab yang bertanya ni pun alim sudah. Jadi taklah aku cerita panjang-panjang, ijmal sahaja. Okay, secara ringkas sahaja. Hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Supaya apa? Supaya satu orang itu tidak sewenang-wenangnya mengaku dia tu mursyid. Nampak? Okay? Supaya orang tidak sewenang-wenangnya, semudah-mudahnya mengaku dirinya syekh. Okay? Siap di Facebook lagi tulis syekh. Mudah-mudah mengaku syekh. Itu tak boleh. Okay? Supaya aku bagi tahu kepada kamu ni, supaya tidak ada orang boleh senang-senang mengaku dirinya syekh, mengaku dirinya tu benar. Nampak? Tu ada kaitan tu. Okay? Mengaku dirinya tu murabbi. Okay? Fanaqul, maka kami pun katalah, kepada anak muridnya tadi ni, huwa, syekh itu siapa? May yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jahi. Syekh yang pertama sekali, mestilah syekh itu jauh berpaling daripada cinta dunia. Ini syarat syekh yang pertama, berpaling daripada cinta dunia. Tak suka banyak harta, tak suka pamerkan harta. Kalau suka pamerkan harta, suka tunjuk harta, suka kepada harta, itu bukan syekh. Okay? Itu tidak ada ciri-ciri satu orang syekh pun. Mafhum? Wa hubbil jahi, lagi teruk dia cinta kepada kemegahan, cinta kepada kemasyhuran, mau orang pandang, suka untuk ke depan. Sengaja dia duduk di depan supaya orang panggil, syekh, sini. Nampak? Kamu kenal Ustaz Fadli Al-Yamani? Besar-besar tu. Pakar fiqh tu. Kalau di Malaysia ni dia dipanggil Syafi'i Imam Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i Thani, Imam Syafi'i yang kedua. Meninggal sudah. Ustaz Fadli ni kawan baik Mufti Sab, kawan baik Mufti Abdul Rahman. Ustaz Fadli Al-Yamani. Jadi IKIM dulu. Dia dulu panel IKIM. Apa namanya? Tahsinul Ibadah kan? Tahsinul Ibadah kan? Sekarang kan Maulana Lutfi. Jadi yang ganti yang Maulana Lutfi ganti ni adalah Ustaz Fadli Al-Yamani. Dia meninggal di China, tak silap. Meninggal di China kan, masa dia pergi ziarah sana kan, dia dikuburkan di sana, di China. Dia kalau datang markas Sri Talim, orang semua duduk di depan semua dengan syekh-syekh apa semua kan dengar bayan. Dia duduk belakang sekali tempat ambil wuduk tu. Belakang sekali tu. Dia duduk saja. Orang tak kenal pun dia. Tapi yang kenal tu kenal lah. Yang tak kenal tu lalu depannya macam biasa, tapi dia duduk saja dekat untuk ambil wuduk. Dulu masa awal-awal markas tu, dialah yang selalu bayan, selalu baca Hayatus Sahabah, dialah. Tapi semenjak ada sudah ustaz-ustaz yang datang daripada belajar habis di India, Pakistan kan, dia macam terpinggir sudah. Macam tak berapa dinampak sudah. Tapi dia istiqamah datang markas, duduk di belakang sekali. Tawaduknya beliau, Ustaz Fadli Al-Yamani. Dia tak suka pun kemegahan, tak suka pun duduk di depan, tak suka. Itu sifat yang perlu ada. Okay? Dia berpaling daripada hubbul jah, tak suka orang kenal, tak suka masyhur, tak suka megah. Faham? Hubbul jah dipanggil. Okay?
Cinta kepada kemegahan, cinta kepada kemasyhuran. Orang suka dia kalau kalau orang kenal dia. Suka kalau orang kenal dia. Apa ni? Apa ada ni yang majhul di langit, ma'ruf di bumi ni apa? Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Dia masyhur di dia tak, orang nak kenal pun dia tu siapa? Orang nak kenal pun bahkan berpenyakit lagi. Orang nak kenal pun dia siapa? Tapi Nabi SAW sampaikan salam dengan dia. Nabi pergi suruh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi jumpa dia. Nabi kata sampaikan salam dengan dia, minta doa daripada dia. Kau bayangkan tu. Sahabat disuruh minta doa daripada tabi'in. Sebab orang nak kenal pun dia siapa. Dia macam pakaian macam orang-orang biasa, macam kalau kita panggil di sini macam orang macam pengemis. Tapi rupa-rupanya satu langit tu kenal dia. Ma'ruf nama dia di langit. Okey? Jadi ada orang majhul fid dunya, ma'ruf fis sama'. Ada orang tak dikenal di dunia tapi dikenal di langit. Ada orang ma'ruf fid dunya, majhul fis sama'. Dikenal di dunia, di akhirat kau siapa? Orang tak kenal pun. Siapa? Syekh. Kami nak kenal pun. Nampak? Tak dikenal dia di apa oleh penduduk langit. Ada orang ma'ruf di dunia, ma'ruf juga di langit. Yang paling teruk, majhul di dunia, majhul juga di langit. Tak dikenal di dunia, tak dikenal juga di langit. Faham Yusri? Contoh. Okey? Hubbid dunya wa hubbil jahi. Cinta kepada dunia dan cinta kepada kemegahan. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin, yang mana dia ni juga telah mengambil ilmu dengan dengan syekh yang telah terbuka juga mata hati dia. Bukan mata hati ni maksudnya dia boleh tengok jin, bukan. Maknanya basirah, mata hatinya telah terbuka. Apa maksud mata hati terbuka ni? Ini ahlul kasyaf. Apa tu ahlul kasyaf, Rafi? Apa tu al-kasyaf? Kita ni bila orang sebut kasyaf, kita kata kasyaf ni Ustaz boleh melihat boleh melihat perkara yang orang tak boleh lihat. Itulah kasyaf. Tapi itu kasyaf bagi diri kita. Tahu tak? Apa tu orang tu nampak, kita nampak jin, orang tu tak nampak kita. Orang ni kasyaf. Kita boleh tahu orang tu buat apa yang dia buat semalam. Orang ni kasyaf. Itu fahaman kita. Tapi sufi ni apa? Sufi ni bila dia kata kasyaf, mana dia boleh melihat aib dirinya sendiri tapi tidak melihat aib orang lain. Itulah kasyaf sebenar. Itulah kasyaf yang sebenar bagi ulama-ulama sufi. Okey? Dia boleh nampak keburukan orang, dia boleh nampak jahat orang, tapi jahatnya sendiri dia tak nampak. Kasyaf apa begitu? Tidak. Aib orang dia nampak, aib orang dia tahu, jahat orang dia tahu, tapi jahatnya sendiri tak nampak. Bilang kasyaf. Kasyaf ni dia tahu apa keburukan diri dia, itu baru kasyaf. Tahu tak? Itu lebih kasyaf daripada orang yang kasyaf. Dia nampak aibnya sendiri, dia muhasabah dirinya sendiri, dia tahu dirinya banyak jahat, dia tahu dirinya banyak dosa, dan dia nampak orang lain mulia, tak macam dia. Itulah kasyaf. Faham? Dia nampak aibnya sendiri. Wa ya'rifu bi'uyubin nafsi. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya apa namanya ni? Kasyafatul Qulub, kan? Wa ya'rifu bi'uyubin nafsi. Dia tahu aib dirinya. Dia tahu aib dirinya, dia tahu kesalahan dirinya. Dia tak nampak pun aib orang, tapi dia nampak aib dirinya sendiri. Itulah kasyaf. Itulah kasyaf yang sebenar. Jadi orang yang sibuk fikirkan dirinya sendiri ni tak ada masa akan fikir pasal orang lain. Kenapa kita ada masa fikir diri orang lain? Sebab kita tak ada masa fikir diri kita sendiri. Sebab tu kita sibuk cerita pasal orang lain. Bila kita sibuk cerita pasal orang lain, kita lupa fikir diri kita sendiri. Rupanya kita ni lebih teruk daripada orang. Faham? Kita ni sebenarnya lebih teruk daripada orang. Faham? Cuma kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib je, itu je. Allah buka aib tu satu, habis satu orang pun nak mau rapat dengan kita. Ludah muka kita lagi ada. Teruknya kita punya aib.
Faham ni? Sebab tu kalau ada orang yang Allah buka dia punya dosa, jangan extend kita. Jangan kita pergi maki lagi dia, kita pergi share lagi di Facebook dia punya dosa, dia punya ini. Jangan. Faham tak? Mungkin boleh jadi dosa kita lebih teruk daripada dia, tapi bezanya dosanya viral, dosa kita tak viral. Itu saja. Padahal dosa kita lebih buruk daripada dia. Faham tak ni? Sebab tu jangan mencela dosa orang lain. Orang yang mencela dosa orang lain, dia tidak akan mati, melainkan dia diuji dengan dosa yang sama ataupun yang lebih teruk lagi daripada dosa orang. Faham ni? Jadi jangan cela orang. Bila nampak orang punya kemaksiatan tu, doa supaya Allah lindung kita daripada kemaksiatan yang sama. Tapi jangan pandang dia tu hina pula, jangan. Sebab manusia ni semua pendosa. Kita pandang orang ni hina sebab apa? Sebab kita rasa diri kita mulia. Itu saja. Selagi dalam hati kita ada perasaan diri kita mulia, selagi itulah kita akan pandang hina dengan orang. Orang buat dosa sikit, kita kata, apalah dia tu. Padahal kita pun pendosa juga, sama saja. Sama. Misal satu ekor anjing, dia hina anjing lain. Anjing. Padahal dia pun anjing. Faham tak? Sama lah kita. Kita hina pendosa, kita pun pendosa. Apa beza dia? Faham tak? Jadi kenapa kita hina orang? Sebab dalam hati kita masih ada, aku lebih mulia daripada dia. Sifat tarim ni, muliakan saya tu masih ada. Selagi benda tu tak dikikis, selagi itu kita masih pernah anggap orang tu hina, lebih teruk daripada kita. Faham? Jadi kena buang, sampaikan. Kalau orang buat maksiat depan mata kita pun, kita akan kata dia lebih mulia daripada saya. Dia lebih mulia daripada. Sebab tu kata Imam Ghazali apa? Kalau kita jumpa orang yang lebih tua daripada kita, kita kena kata orang ni lebih mulia daripada saya. Sebab orang ni lebih tua daripada saya. Bila lebih tua, dia lebih banyak amal ibadahnya daripada saya. Dan kalau dia mati akan masuk syurga. Saya kalau saya mati belum tentu lagi masuk mana. Sebab amal ibadat saya tidak sama seperti mana dia. Nampak? Itu jumpa orang tua. Kalau jumpa orang muda, budak-budak kecil, kata orang ni lebih mulia daripada saya. Budak ni lebih mulia daripada saya. Sebab apa? Sebab dia masih kecil. Kecil ni mana ada dosa. Jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Kalau dia mati terus masuk syurga. Saya kalau saya mati belum tentu dia masuk mana. Nampak? Okay? Jumpa pemaksiat, jumpa orang yang bermaksiat, kita akan kata apa? Orang ni lebih mulia daripada saya. Dia buat maksiat dalam keadaan dia tak tahu. Aku buat maksiat dalam keadaan aku tahu itu maksiat dan aku masih buat. Dia buat maksiat dalam keadaan dia tak tahu. Dia lebih mulia daripada saya. Jumpa orang yang alim, orang ni lebih mulia daripada saya. Dia diberi pengetahuan ilmu oleh Allah, sedangkan saya tidak diberi pengetahuan ilmu. Bila kita jumpa orang tu, setiap orang kita anggap mulia, barulah kita akan rasa diri kita hina. Jumpa orang tua rasa hina, jumpa orang muda rasa hina, jumpa orang sama umur rasa hina, jumpa orang alim rasa hina. Hatta jumpa pemaksiat pun kita akan rasa diri kita lebih hina daripada dia. Itu baru jalan sufi yang betul. Faham? Akhirnya tidak, kita nampak kawan kita tidak datang kelas 3 hari. Apalah dia tu datang kelas 3 hari, bilang mau belajar fiqh tapi tak juga datang. Rupanya sebelum Dajjal keluar ada surat Dajjal. Wah, nampak? Ini bahaya. Faham ya? Ini bahaya. Jadi jangan pernah antum rasa antum lebih mulia. Faham ni? Kita dapat bergerak ke sini pun sebab taufik Allah. Tak ada taufik daripada Allah, kita lebih teruk lagi daripada orang. Faham ni? Jadi jangan pernah merasa diri itu sama-sama tong najis. Faham? Sama-sama tong. Apa yang kau mau muliakan, kau tu bawa najis, bah. Di matamu keluar tai, di hidungmu keluar tai, di telinga keluar tai, di mulut keluar tai, di bawah keluar tai, di depan keluar tai, depan belakang keluar tai. Kita semua ni tong tai. Itu pun masih bangga. Paham ni? Masih, bah? Perut kita ni bawa apa? Perut kita bawa tai, bawa najis. Jadi apa yang kita mau banggakan dengan diri kita? Dari atas sampai bawah semua tai. Tapi bangga. Wah, bangga dia tai. Wah, adakah tai bangga dirinya tai? Mana ada, kamu lah. Faham ni? Mana ada tai bangga dirinya tai? Antum yang bangga. Faham? Jadi kalau kita sudah ma'rifat diri kita ni, kita sudah tahu kenal diri kita ni tai, apa lagi mau bangga dengan orang? Tai bagus ni apa kamu mau bangga? Betul tidak? Nah, jadi tidak payah bangga-bangga hebat, tunjuk aksen dengan orang. Sebab apa? Sebab tai. Nampak antum tu tai. Okay? Mau bangga sikit tengok diri. Tai bagus ni. Nah, bukan ya maksudnya makrifat diri kita begitulah. Faham ni? Itulah diri kita sebenar. Faham?
Tapi janganlah pula kau jumpa tai-tai pegang pula sama kita. Selfie lagi, jumpa kembarku. Muhammad Tai bin Tai. Faham ha? Tapi makrifat diri kita begitulah. Sama seperti mana jadi mulai malam ni anggap aku ni najis bani, buat apa kamu bangga dengan orang? Faham najis tong tai syak kita ni. Jadi tak payah bangga, jangan exchange dengan orang. Pakai baju semat-semat, pakai topi semat-semat, Nike seluar baju Nike, Nike, kasut Nike, tai rupanya. Faham ni kan? Dia tu tak apalah, luaran tu tak ada masalah, yang penting dalaman. Lebih baik hati yang bersih, hati yang lebih baik pakaian kotor tetapi hati bersih daripada hati yang kotor ditutupi dengan pakaian yang bersih. Faham tak? Macam pengemis-pengemis tu kan, hati dia punya pakaian kotor kan? Kotor pakaian dia. Tapi siapa tahu di sebalik pakaian yang kotor tu, hati dia lebih bersinar daripada hati antum yang pakai pakaian yang bersih. Faham tak ni? Berapa ramai kita jumpa pengemis, kita bagi duit, dia pergi lagi bagi pengemis lain. Padahal dia pun berhajat. Faham tidak? Kotor pakaian dia, tapi hatinya luar biasa, Masya Allah. Kita pakaian bersih, Masya Allah, dobi, sama lagi. Faham? Tapi sudahlah. Hati itu penuh dengan najis, kotor hati kita. Ditutupi, ditipu dengan pakaian yang bersih saja. Tapi hati bukan main kotor lagi. Itulah saya. Itulah saya. Kena anggap diri kita begitu. Saya lah ni, saya. Macam tabligh lah. Kalau tabligh dulu bagus, semua salah saya kan? Kalau tabligh dulu kan, salah saya lah ni nak buat dakwah, salah saya lah ni nak buat ta'lim, salah saya lah ni nak buat 2 jam setengah, nak buat agak, semua salah saya. Sekarang ni salah dia lah tu, tak duduk jur, tak duduk istimewa, tak datang markas, semua salah orang tu. Jadi hilang sudah ketabligannya. Hilang sudah sifat dia punya tabligh tu. Salah saya. Faham ni? Jadi kena tarbiyah hati kita bahawa semua ni adalah salah diri kita. Faham ni? Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin, dan dia juga ni sudah mengikuti tarbiyah daripada guru dia. Pada seseorang yang juga telah melihat dengan mata hati. Tasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalina. Tahu tak tasalsal ni apa? Tasalsal ni dari segi bahasanya drama. Tahu drama? Salsal. Kan drama ada episod 1, episod 2, episod 3 bersambung. Tu drama lah tu, episod bersambung. Ni sama ni. Yang mana dia ni sudah berguru dengan syekh tu, yang syekh tu pun sudah berguru dengan syekh dia. Berkesinambunganlah sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau mau cari tarekat yang bersambung. Faham? Bukan tarekat sembarang siapa tarekat itulah, tarekat inilah, zikir di kubur lah, zikir di makam lah. Cari tarekat yang betul-betul tarekat. Faham ni? Yang betul-betul didik kita punya amalan, didik kita punya hati. Pergi pergi khanqah. Macam tabligh dia ada markas dakwah. Kalau tarekat dia ada khanqah dipanggil, markas zikir. Pergi khanqah. Nampak? Khanqah ni kalau antum pergi, orang zikir la ilaha illallah, kau punya hati tu automatik berzikir. Nampak tak? Kau akan rasa macam macam bukan dirimu. Zikir la, semua orang la ilaha illallah, la ilaha. Kau punya hati ni connect dengan hati dorang. Automatik hatimu pun akan dapat rasa apa yang dorang rasa. Sebab tu antum jangan pelik orang yang zikir sampai tidak ingat dunia tu. Sebab zuk tu dia sudah rasa. Faham tak? Fana sudah dia. Zikir. Kenapa aku di atas sudah ni? Faham tu? Tak sedar terbang sudah rupanya. Ada orang begitu. Faham? Ada, ini Ustaz cerita betul. Dia zikir, dia nak perasan dia sudah terangkat sudah di rupanya. Maknanya dia sudah dapat satu makam yang fana sampai dia pun tak sedar dirinya begitu. Tapi nadir lah. Tahu nadir? Maknanya jarang lah dapat orang begitu. Kecuali dia memang sudah belajar
berpuluh tahun, nafsu pun dia sudah dapat kalahkan, tu tak boleh lah kalau antum baru mau belajar la ilah. Nak naik pun ustaz. Memanglah hatimu tu yang mau dikasih betul. Faham? Baru zikir la ilallah 10 kali sudah nak naik pun ustaz. Okey? Wa kana muhsinan riyadhata nafsihi, yang mana dia berusaha untuk memperelokkan dirinya denganlah latihan. Ini dipanggil riyadhah. Okey? Tidaklah seseorang itu dikira berjalan di atas jalan kesufian, melainkan dia berjalan di atas latihan. Riyadhah dipanggil. Latihan. Macam kita lah main badminton, latihan kan? Main basikal, latihan. Tu dipanggil riyadhah lah tu, riyadhah. Riyadhah ni maknanya latihan, latihan kesufian. Zikirnya berapa, Qurannya berapa, wiridnya berapa, sembahyang sunatnya berapa, tu riyadhah. Riyadhah. Okey, macam antum lah. Okey, besok antum start riyadhah. Okey? Antum masih ada Facebook kan? Antum buka Facebook, antum tengok berapa banyak keburukan yang antum nampak di situ. Antum boleh tak tahan diri antum untuk komen atau tidak, ataupun share ataupun tidak. Nampak? Itu riyadhah lah tu kan. Biasa kita ni suka men-like, suka men-share, suka men-komen. Jadi kalau ada benda-benda yang kita rasa macam dulu kita komen, nampak? Jadi besok riyadhah. Tahan diri, jangan komen, jangan. Ingat riyadhah. Aku ni sekarang dalam latihan kesufian. Orang lain latihan ketenteraan, kita latihan kesufian. Tahan diri. Riyadhah dipanggil. Faham ni? Okey? Min qillatil akli. Latihan apa ustaz? Min qillatil akli. Latihan mempersikitkan makan. Okey? Ini susah lah ni kan? Mempersikitkan makan apa semua. Macam ada orang dia nak boleh sikit makan, dia mesti makan banyak baru dia bertenaga. Kan? Ada kalau macam ustaz kalau macam ustaz sikit makan pun kenyang. Ustaz pernah 1 minggu nak makan nasi, minum air saja. Boleh ustaz boleh tahan. Sebab ustaz punya diri memang begitu. Maksudnya ustaz jenis yang apa? Cepat lapar, cepat kenyang. Faham tak? Cepat lapar, cepat kenyang. Maksudnya kalau ustaz lapar, ustaz minum jadi minum. Ustaz boleh kenyang sudah. Jadi ustaz punya kenyang tu ustaz boleh tangguhkan daripada makan. Lapar lagi, minum lagi, kenyang lagi. Jadi ustaz jenis yang begitu, cepat lapar, cepat kenyang. Jadi kalau ustaz nak makan nasi pun khair, tak ada masalah. Mungkin antum tak boleh. Mungkin antum kalau tak makan nasi 3 hari, macam kiamat sudah antum rasa. Macam antum rasa antum ni Firaun sudah. Faham? Mungkin antum begitu, mesti mau makan nasi. Jadi bergantung kepada orang lah. Nampak tak? Macam ustaz, latihan ustaz lain. Sebab diri ustaz lain. Macam diri antum lain. Saya ustaz tak boleh kalau nak makan McD 3 hari. Itu lain lagi dia punya riyadhah. Dia punya latihan. Faham ni? Masing-masing orang lain lah dia punya latihan. Okey? Sebab tu ustaz kalau bab makan ni ustaz tak berapa berkira. Sebab memang jenis yang bukan suka makan. Minum je okey. Khair. Nampak? Okey? Itulah ciri-ciri tentera Imam Mahdi. Dah lah Ustaz gurau jangan kamu pergi cut Ustaz punya video. Dia kena fitnah lagi Ustaz. Wa qillatil akli wasyurbi. Makan, sikit makan dan juga minum. Okey, dalam kitab Minhaj ni dia ada sebut wasyurbi. Okey. Min qillatil akli wasyurbi. Okay, sikit makan dan sikit minum. Apa lagi? Wal qauli, dan sikit percakapan, sikit bercakap. Kena tahan riyadhah diri daripada banyak bercakap. Kawan-kawan cakap, tahan diri. Takut nanti termengumpat. Nampak? Termengumpat. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili, dia bagi tahu apa? Dia kata orang yang dengar mengumpat dan dia hendak lari daripada majlis mengumpat tu, dia akan dapat dosa yang sama dengan dosa orang yang mengumpat. Contohnya,
di belakang ada mengumpat. Okay, sana ada mengumpat. Kita duduk depan nih. Kita dengar di belakang tu mengumpat. Dan kita jelas dengar mereka tu mengumpat. Kita tidak lari daripada majlis tu, kita dapat dosa yang sama dengan dosa orang yang mengumpat. Nampak? Apatah lagi kalau mengumpat real. Ya tak? Apa kalau mengumpat sampai keluar perkataan mengumpat orang tu? Itu lagi dah. Jadi kita kena riyadhah diri kita ni, tahan mulut kita daripada mengumpat. Kenapa? Beli gamuh tu letak sini. Nanti gila-gila punya tahan lah ni kan. Taklah jawab begitu. Maksudnya sebagai simbolik apa? Supaya jangan terlampau banyak bercakap. Okey. Wan naumi. Dan juga tidur. Sebab itu dalam kitab I'anatul Talibin dia bagi tahu Imam Syafi'i dia bahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Okey, Imam Syafi'i dia bahagikan malam dia kepada 3 bahagian. 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk solat ibadat, 1/3 untuk tidur. Imam Syafi'i. Okey? Dia bagikan malamnya tu kepada 3 bahagian. Contohlah dia tidur jam, contohlah kita tidur jam, antum tidur jam berapa? Mustahil jam 10 kan? Kau Halim? Jam 2? Matai. Jam 2. Macam mana kau mau bahagikan tu? Jam 2, jam 4:30 mau bangun sudah. 5 bangun sudah. Misal lah jam 11, jam 10 lah. Okay? Kita ambil yang ghalib lah, kebiasaan jam 10 lah tidur. Okay? Jam 10 bangun jam 4:30. 10:30 lah tidur. 10:30 bangun jam 4:30. Berapa jam tu? 6 jam 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. 6 jam kan? 6 jam. Okey? Jadi 6 jam pecahkanlah. 1/3 maknanya 2 jam untuk tidur, 2 jam untuk ilmu, murajaah, ulang kaji, baca buku, 2 jam untuk ibadat, sembahyang kah, Quran kah dan sebagainya. Dia pecahkan tu. Begitu Imam Syafi'i. Kita 3/3 untuk tidur. Faham? Waktu tidur pun kita tidur, waktu taklim pun kita tidur, waktu majlis ilmu pun kita tidur. Semua tidur. Waktu yang enggak patutnya kita tidur pun kita tidur. Itu kita. Okey? 8/3. Dia Imam Syafi'i tidak. 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk solat. Jadi kita riyadhah lah, usahalah untuk riyadhah juga. Seperti mana Imam Syafi'i. Wan naumi wa kathratis salati, dan juga memperbanyakkan solat. Ni maknanya memperbanyakkan apa ni? Sembahyang sunat. Okey, solat sunat. Was-sadaqati, dan juga memperbanyakkan sedekah. Suatu kata siapa? Jadi Rumi kah? Dia kata kalau kau ada banyak, beri hartamu. Kalau kau ada banyak, beri hartamu. Kalau kau ada sikit, beri hatimu. Okey, beri hatimu. Maknanya bersikap baik dengan orang. Itu pun sedekah. Okey? Dalam hadis Nabi kata apa? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap benda yang baik kita buat ni sedekah lah. Okey? Setiap benda yang baik kita buat adalah wasaumi, dan memperbanyakkan ibadat puasa. Macam Maulana Sufyan kalau buat puasa ni dia nombor 1 lah. Isnin, Khamis puasa, Rajab puasa 1 bulan penuh, Sya'ban puasa 1 bulan penuh. Okey, Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan, 3 bulan penuh dia puasa. Okey, macam Maulana Sufyan. Jadi bab puasa ni memang dialah orangnya. Jadi pun kita boleh riadah begitu juga. Okey, terus Ustaz, wa kana bimutaba'atihi dzalika asy-syaikh al-basira ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan kas-sabri was-salati wasyukri wat-tawakkuli wal yaqini wal qanaati wa tama'ninatin nafsi wal hilmi wat-tawadu'i wal ilmi was-sidqi wal haya'i wal wafa'i wal waqari was-sukuni wat-ta'anni wa amsalha
فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به. Okey, Rafi. Keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya seperti sabar, sembahyang, syukur, tawakal, yakin, qanaah yakni merasa cukup dengan yang ada, tenang jiwa, penyantun, tawadhu', banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan apabila ia telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur daripada anwar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diikuti. Okey. Wa kana bi mutaba'atihi dhalika asy-syaikh al-basir ja'ilan mahasin al-akhlaqi lahu siratan. Dan hasil daripada dia mengikut syekh yang begitu tu, syekh yang mengajak dia kepada pentarbiahan jiwa dengan sikit makan, sikit minum, sikit bercakap, dengan riadah latihan kesufian tadi yang akan menjadikan diri dia mahasinal akhlaqi, yang akan menjadikan akhlak dia bertambah menjadi baik. Okey? Dan dia amalkan di dalam kehidupan dia siratan. Macam kita jugalah, bukan sahaja ada sanad, tapi sanad tu kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Okey? Jangan banyak sanad tapi amal pun tak ada. Sanad kena main lagi, sanad serban, sanad rida, sanad topi cowboy. Ada sanad topi cowboy, musalsal. Betul ada sanad topi cowboy pakai. Nabi pernah pakai kan? Pakai topi cowboy itu kan. Dia ada musalsal dia. Macam semua sanad dia ada. Sanad bil musafaha, sanad musalsal bil awaliyah, sanad bubur Asyura, semua sanad, tapi bab amal satu pun tak ada. Dia penghimpun sanad terbesar tapi amal langsung tak ada. Okey? Jadi dia kena amalkan semua riadah latihan itu, semua sanad-sanad tu dia kena amalkan sehingga datang dalam diri dia akhlak-akhlak yang baik dalam kehidupan dia. Seperti mana apa? Seperti manakah sabri, seperti mana sabar. Sabar dia menunggu barangnya di Shopee. Wah, sabarlah tu. Kan? Sabar dia menunggu. Okey? Sabar dia menerima ujian. Sabar ni ada 3 ya. Ingat kan, sabar ni ada 3. Yang pertama, sabar taat perintah Allah. Yang kedua, sabar tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dengan ujian Allah. Tu ya 3. Okay? Sabar taat perintah Allah. Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa, Allah suruh zakat, suruh haji, sabar. Naik haji, pergi umrah. Itu sabar. Rintangan-rintangan dalam menunaikan perintah Allah tu kena sabar. Okay? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua apa? Sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Itu pun kena sabar juga. Okay? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Allah kata jangan makan khinzir, jangan makan. Okay? Walaupun orang bilang sedap lebih daripada ayam. Bukan? Ustaz pernah tanya kawan-kawan Ustaz yang makan khinzir, dia kata sedap, lebih sedap daripada ayam, lebih berlemak daripada ayam. Kita pun beliur dengar. Okey, Allah kata jangan makan khinzir, sabar. Jangan minum arak, sabar. Jangan riba, sabar. Semua yang jangan buat ni sabar. Okey? Jangan bercinta-cintun. Bercintalah selepas nikah, sabar. Nampak? Baru dapat kenikmatannya selepas nikah. Kata ustaz kami apa? Sebanyak mana kemanisan yang kamu lalui sebelum kamu nikah, sebanyak itulah kemanisan akan ditarik balik selepas kamu nikah. Faham? Maknanya sebelum nikah sweet. Lepas nikah semua sweet tu diangkat, ditarik balik. Maknanya tak rasa sweet sudah. Sebab sudah biasa buat. Sebelum nikah sudah biasa buat. Lepas nikah tak rasa apa? Tak rasa nikmat, tak rasa syok. Sebab apa? Sebab sudah selalu dibuat. Jadi benda yang selalu dibuat ni apa? Dia akan jadi bosan. Nampak tak? Jadi banyak mana kemanisan yang kamu buat sebelum nikah, sebelum halal,
banyak itulah yang akan ditarik balik, keberkatannya, kemanisannya akan ditarik balik sewaktu halal. Faham ni? Faham? Okey? Jadi kalau macam mau bersweet-sweet tu, faham? Kalau macam girlfriend kata sweet-sweet lah sikit bang, tunggu nikah, tunggu halal. Sebanyak mana wah, dia pula ceramah. Dia pula ceramah dia punya girlfriend tu. Baguslah. Putuslah kita. Putuslah. Wah, nampak putuslah, bukan je aku kisah. Nampak kan? Begitulah. Jadi azam. Wah, bukan azam untuk putuskan. Azam untuk yalah putuslah. Lagi bagus. Kan daripada kamu wala taqrabuz zina, mendekati zina, lebih baik kamu masuk Rabiul Awal ni dalam keadaan kamu pun suci, hati pun bersih. Nampak? Okey? Begitulah. Okey? Saya pun malas sama cerita pasal itu. Pandai besar dah kamu ni. Okey? Bukan besar tu, besar sudah kamu, saya besar sudah kamu punya ni umur. Kau ni jasman lain apa pikir ya? Mana sudah ini? Sabar. Kasabri seperti mana sabar. Wassalati dan juga banyakkan sembahyang sunat dan sebagainya. Wasyukri dan juga banyakkan syukur. Allah bagi sikit syukur, Allah bagi banyak syukur, Allah nak bagi pun syukur. Allah tarik balik pun syukur. Ini susah ni. Okey? Apa kata ni? Lupa Ustaz sebut pasal sabar tadi. As-sabru fi awwalil musibah. Sabar tu di awal musibah. Sabar tu dikira di awal musibah, maknanya di awal ujian. Contoh begini, antum kena uji. Okey? Handphone hilang. Huru-hara ni memaki, handphone aku hilang begini. Macam-macam ada cakapnya. Dia maki orang itu, maki orang ini. Sudah 3 hari, tak apalah, apa boleh buat kan, sabarlah. Wah, nampak baru sabar. Enggak, sabar tu dikira masa awal-awal hilang tu. Itulah permulaan sabar. Nampak? Bukan sudah kau maki orang, kau pukul orang, tumbuk orang, hari ketiga baru tak apalah sabar. Itu kan sabar sudah tu. Okey? Itu redo so namanya. Okey, sabar ni di awal musibah. Sabar dengan redha mana lebih tinggi? Sabar dengan redha mana lebih tinggi? Ya dalil. Kenapa redha? Redha tu apa? Tinggalkan. Kau redha so tinggalkan girlfriendmu ni. Redha tu apa? Cepatlah. Redha apa redha? Berserah. Sabar? Bersabar. Sabar ni, kita terima ketentuan Allah, tapi kita masih, dalam hati kita masih persoalkan. Kenapa ya Allah? Dia sabar, tapi dalam hati dia masih ada question mark, tanda soal. Kenapa ya Allah? Kenapa aku diuji begini ya Allah? Tidak ku pinta lahir ke dunia ya Allah. Tidak ku pinta cacat begini. Itu lagu. Okey? Dia sabar tapi dalam hatinya kenapa ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa aku? Tapi dia nak luahkan dalam hati dia. Kenapa ya Allah? Ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa? Itu sabar. Okey? Redha ni dia terima tanpa persoalan. Tak ada, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia bergembira lagi dengan ujian dan musibah yang Allah bagi. Itu betul-betul redha tu. Itu maqam redha dipanggil. Faham ni? Okey? Kasabri wa salati wa syukri. Ada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Okey? Sikit lagi ni, habiskan. Kalau sudah ni, sudahlah. Okey? Kisah yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Suatu ketika, Nabi Musa ni Nabi yang boleh berkata-kata
dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, yang boleh berkata-kata langsung dengan Allah, direct. Jadi waktu Nabi Musa mau pergi Bukit Tur Sina ni, fa innaka bil wadil muqaddas tuwa, mau pergi Bukit Tur Sina, lembah tua, dia jumpa satu orang yang sangat miskin. Sangat miskin. Dia kata, wahai Musa, mau pergi mana? Ila aina tadhhab? Mau pergi mana wahai Musa? Dia kata, saya mau pergi Bukit Tur Sina, mau berdialog dengan Allah. Bukan maksudnya Allah ada di situ ya, tapi itu dia punya tempat, macam kita pergi Mekah kan, apa semua. Dikurang itulah. Dia kata, wahai Musa, dah alang-alang kau pergi jumpa Allah, berdialog dengan Allah. Boleh tak minta dengan Allah, doa kepada Allah supaya aku jadi kaya? Bosan sudah aku hidup miskin. Mau jadi kaya juga apa? Orang sabar. Ini kisah. Ini bukan di Bukit Pancang Ini Bukit Tur Sina. Bosan sudah aku hidup miskin ni. Jadi bolehkah doa dengan Allah alang-alang kan? Kau direct jumpa dengan Allah, mintalah supaya Allah jadikan aku kaya. Kata okey, nanti aku sampaikan. Jalan. Jumpa dengan orang yang paling kaya. Jumpa dengan orang yang paling. Dia kata, ya hai Musa, mau pergi mana? Dia kata mau pergi Bukit Tur Sina, berdialog dengan Allah. Alang-alang mau pergi jumpa dengan Allah, boleh tak minta dengan Allah supaya jadikan aku ni miskin? Bosan sudah aku kaya. Mana pak? Yang tadi bosan miskin, ini bosan sudah dia kaya. Terlampau kaya dia ni, sampai tak tahu sudah membuat apa dengan kekayaan dia. Terlampau kaya. Jadi Nabi Musa kata, baiklah, saya akan sampaikan. Nabi Musa pun pergilah berjumpa dengan Allah, pergi bagi tahu ehwal dua orang ni. Kemudian Allah bagi tahu jawapan, dia pun turun. Sampai jalan, balik, jumpa dengan orang yang kaya tadi. Okey? Kata, wahai Musa, macam mana jawapan Allah? Apa yang Allah bagi tahu kau? Allah kata, kalau mau miskin mudah saja. Dia kata, jangan bersyukur. Itu saja. Kalau mau miskin, jangan bersyukur. Dia kata, wahai Musa, macam mana aku tidak bersyukur kalau semua nikmat ni datang daripada Allah? Harta datang daripada Allah, pakaian datang daripada Allah, semua datang daripada Allah. Macam mana aku tidak bersyukur atas kekayaan daripada Allah? Kata Nabi Musa, itulah dia punya formula. Selagi mana kau bersyukur, selagi itu Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, kami akan tambah. Nampak? Makin dia syukur, makin tambah. Jalan Nabi Musa jumpa dengan orang yang miskin tadi. Dia kata, wahai Musa, macam mana? Boleh tak? Permintaanku untuk menjadi kaya dimakbulkan tidak? Macam mana cara menjadi kaya? Jadi kata Nabi Musa, Allah pesan dengan kamu kalau mau jadi kaya, banyakkan bersyukur. Mengamuk dia, macam mana aku mau bersyukur kalau hartaku tidak ada? Betul juga kan? Macam mana aku mau bersyukur kalau harta yang aku ada cuma pakaian yang melekat di badanku ni saja? Itu saja aku punya harta. Macam mana aku mau syukur? Kata Nabi Musa, selagi mana kau bersyukur, Allah akan tambah. Bila kau tidak syukur, Allah akan tarik balik dari kau punya nikmat. Masih lagi dia membantah. Macam mana aku mau syukur, ini harta yang aku ada? Datang angin yang sangat kuat, sangat kencang, terbangkan dia punya pakaian yang ada di badan dia. Hilang semua dia punya harta. Sebab apa? Dia tidak bersyukur. Nabi Musa kata, selagi mana kamu bersyukur, selagi itu Allah akan. Jadi kunci kaya ni apa? Syukur sebenarnya, syukur. Syukurlah yang akan membuatkan kita kaya. Rasa kaya tu datang daripada rasa syukur kita. Kenapa kita rasa serba tidak cukup? Sebab tidak syukur. Itu saja. Rasa ini tidak cukup, rasa ini tidak cukup, rasa itu tidak cukup. Kenapa rasa serba tidak cukup? Sebab tidak syukur. Itu je dia punya formula. Okey? Kasabri, wasolati, wasyukri, watawakkuli, dan juga bertawakal. Wal yaqini, dan juga yakin apa yang Allah telah tetapkan, itulah rezeki kita. Okey? Wal qanaati, dan apa yang Allah bagi itu rezeki kita tu, kalau sikit syukurlah. Qanaah, rasa sentiasa rasa cukup. Sentiasa rasa cukup. Itulah makna qanaah. Okey? Sentiasa rasa cukup. Wa tuma'ninati nafsi, dan juga tenang hati dia. Dia tidak menggelabah. Allah bagi sikit, dia tidak gelabah, dia tidak rasa huru-hara. Dia tenang je hati dia. Dan dia yakin rezeki daripada Allah. So tu kalau kamu tengok sufi-sufi kan, muka mereka tenang je antum tengok. Muka yang tak banyak fikir. Kan?
Tengok muka Syazmi, Allah. Banyaknya fikir, suka betul marah. Okey? Okey? Tengok muka Syamin, Masya-Allah, 2 kali 5. Sama dia ni. Tapi tengok muka sufi-sufi ni, Allah. Kita yang guru hara ni, kita yang hati tak tenang, tengok muka tu orang jadi tenang. Betul tak? Tengok muka tu orang jadi tenang. Faham ni? Sebab tu ustaz, kalau ustaz rasa macam hati ustaz tak tenang ni, faham? Masa macam guru hara, apa ustaz buat? Ustaz tengok cermin. Lambat. Gurau siap. Wa tawakkuli wal yaqini wal qanaati, dan juga ada qanaah. Wa tama'ninatin nafsi, dan juga ketenangan hati. Wal hilmi, dan mesti ada kelembutan dia. Kelembutan dengan orang sopan santun, lembut. Faham ni? Dengan makhluk-makhluk lain lembut. Okey? Wa tawadhu'i, dan juga tawadhu', maknanya sentiasa merendah diri. Okey? Sentiasa rendah diri, dia tawadhu'. Faham ni? Dia banyak tahajud, banyak zikirnya. Okey? Dia tak perlekehkan pun orang yang sikit zikirnya, orang yang tak bangun tahajud. Dia relax saja, santai saja. Dia tenang saja, dia duduk belakang-belakang saja dia. Faham ni? Itu orang yang tawadhu'. Tak mau masyhur. Tidak mau kemegahan. Faham ni? Tak mau orang nampak, tak mau orang sanjung. Dia tawadhu', dia merendah diri dia. Okey? Tapi tawaduk yang sebenar ni bukan dia tunjukkan yang diri dia tu tawaduk. Faham? Bukan dia maksudkan saya ni tak ada apa-apa tuan. Saya ni dibandingkan dengan tuan ni, saya ni ibarat butir cabaran ni, tak ada apa-apa pun. Tapi dalam hati dia, aku lebih hebat daripada kau. Sama siapa? Faham tak? Macam kata Maulana Zakaria, amalan yang menghilangkan takabur apa? Cuci tandas kan? Dia bercuci tandas ni. Tapi kalau dia cuci tandas pun dalam hati dia kata, "Uish, aku cuci tandas wah." Itu pun takabur. Kau bayangkan tak? Amalan tu amalan menghilangkan takabur. Tapi kau buat amal tu makin takabur pula. Padahal amal tu amal menghilangkan takabur. Apa? Jadi takabur ni bukan mudah menghilang. Nampak cuci tandas, cuci tandas baku ni. Wah, dia rasa lagi tai itu. Faham? Maknanya apa? Maknanya amalan yang boleh menghilangkan takabur tu dia menjadi besar pula. Maulana Ilyas, antum bayangkan Maulana Ilyas, pengasas, pendiri Jamaatul Tabligh, alim besar, sufi besar, wali besar, syekhul hadis. Waktu malam angkat tong tai. 3 pagi orang tidur kan, di markas kan orang tidur semua kan. Dulu bukannya tandas macam kita, dulu tandas yang simpan dalam tong tu. Kalau sudah penuh angkat pergi buang. Lepas tu letak lagi balik. Dulu begitu. Jadi ada orang bangun jam 3 pagi, tengok siapa pergi angkat tai ni, angkat tong. Tengok punya dekat. Ya Allah, Maulana Ilyas rupanya. Sampaikan najis tu jatuh di muka dia. Nampak? Alim sufi wali. Semata-mata mau hilangkan takaburnya tu, dia buat begitu. So dia orang besar, hari-hari bercakap depan orang. Bila hari-hari bercakap, hari-hari bayan, ni akan timbul dalam hati, "Wih, hebat bayanku ni. Orang suka. Apa tak? Aku lagi diputus minggu depan. Suka dia diputus, Orang tak suka diputus, dia suka pula diputus. Faham ni? Jadi bila makin banyak di depan ni, makin banyak orang kenal lah. Bila makin banyak orang kenal lah, mulalah takabur. Jadi untuk hilangkan takaburnya tu, tidak cukup cuci tandas. Angkat tai itu terus. Faham? Angkat tong tai itu. Kemudian tai itu jatuh di muka dia. Semata-mata mau hilangkan takaburnya tu. Jadi ini dipanggil riyadhah. Jadi riadah orang ni lain-lain. Riadah dia begitu. Riadah orang lain pula begitu. Ada juga riadah ustaz-ustaz kami di madrasah. Kalau diputus bayan, sebelum bayan sembahyang hajat, lepas bayan sembahyang taubat. Sembahyang hajat dulu, ya Allah, bukan aku yang cakap ni, ya Allah, Engkau yang berkata-kata, ya Allah. Lapangkan hatiku, lapangkan percakapanku, bukan aku yang bagi faham, ya Allah, Engkau yang bagi faham. Supaya dia nafikan diri dia. Dia nafikan diri dia, bukan dia yang cakap. Jadi kalau ada orang terkesan dengan percakapan dia, bermakna dia tidak rasa, tengok dia terkesan sebab aku cakap. Nampak? Awal-awal dia sudah sembahyang hajat. Yang berkata-kata tu Allah.
Jadi dia begitu, kalau orang terkesan, orang berubah, bukan dia, Allah yang bagi berubah. Sembahyang hajat dia. Lepas habis sembahyang, sembahyang taubat. Sembahyang taubat, takut-takut di dalam bayannya tu ada melebih, ada cakap berdasarkan emosi, ada sedikit Josh. Faham ni? Ada yang benda-benda yang bertentangan dengan Quran Sunnah, ada takabur kah, ada sembahyang taubat. Begitu. Okey? Jadi sebelum sembahyang hajat, lepas sembahyang taubat. Faham? Kita tak ada sebelum cai. Selepas cai. Wah, tak ada rasa masalah pun. Okey? Tapi ulama-ulama aulia tak begitu. Dia takut, jaga betul mereka punya hati. Faham ni? Jaga betul dia punya hati. Okey? Tapi jangan buat nanti antum pergi keluar, antum lepas bayan, lepas siap bayan tu keluar turun berdiri daripada kursi tu, di situ je antum pusing menghadap kiblat sembahyang. Supaya orang bilang, sembahyang taubat dia. Wah, itu tak ada juga tu itu pun borro juga supaya orang bilang, bagus saya sembahyang taubat je dia. Itu pun takabur juga. Faham? Jadi kena jaga hati tu betul-betul. Ada orang dia tangguhkan. Sudah balik daripada markas semua, malam seperti itu baru dia buat. Sebab takut kalau di markas dia buat, orang nampak. Jadi malam sebelum tidur tu baru dia buat. Faham? Dia buat tu dia buat live lagi. Wah, sama Syah bohong. Okey, wa tuma'ninatin nafsi wal hilmi, kelembutan, wa tawadhu, rendah diri, wal ilmi, mesti ada ilmu. Wasidqi, dan juga dia mesti jujur dengan ilmu dia. Jujur dengan ilmu dia. Dia bagi tahulah kalau dia belajar kitab tu khatam, dia bagi tahu saya khatam. Kalau dia belajar kitab tu setengah, saya dah khatam, bagi tahu saya belajar kitab ni setengah saya. Kena jujurlah. Faham ni? Saya ambil sanad ni daripada ustaz saya Fulan bin Fulan separuh. Kalau macam kami, macam ustaz lah. Macam ustaz Al-Muwatta', kitab Muwatta' tu kan Imam Malik kan. Ustaz tak belajar habis. Ustaz belajar bab puasa saja, kitab Usiam. Bab puasa saja ustaz belajar. Jadi ustaz punya sanad Muwatta' tu separuh lah. Itu mendapat sanad ba'dul kitab, maknanya separuh daripada kitab. Maknanya tidak semua. Kalau ada je kitab dia memang semua. Maknanya semua daripada kitab ni bersanad. Tapi ada je kitab yang ustaz belajar tidak semua, separuh saja. Contohnya Muwatta'. Jadi dia bagi tahu di dalam sanad tu bahawa orang ini belajar kitab ni separuh saja. Dah khatam. Itu memang jujur. Jujur dalam ilmu. Ini ndak baru datang kelas 1 hari saja. Baru belajar bab mukhtasar latif. Apa tu mukhtasar, apa tu latif? Itu Syah. Bersanad aku. Belajar di mana dengan Ustaz Asrul. Khatam, insya-Allah. Wah, nampak? Dia tak mau jawab enggak, dia kata dia guna insya-Allah. Nampak? Padahal tak khatam pun. Faham ni? Itu penipuan lah tu, panggil Okey? Wal haya'i, dan dia mesti ada rasa malu. Rasa malu lah, rasa malu orang ke depan, rasa malu. Ini enggak, di sop pertama lagi dia berdiri. Komat begini lagi menengok-nengok. Adakah imam ni ya? Adakah imam ni ya? Kalau enggak, dah aku yang maju. Wah, nampak? Tak ada rasa malu pun. Faham ni? Duduklah belakang. Duduk belakang, kalau orang tolak ke depan barulah maju. Faham ni? Kena ada sifat rasa. Kena ada sifat aku ni tak layak bah. Tak layak aku ni. Allah tutup aib saya ni. Okey? Wal wafa, dan juga pemurah. Kena ada rasa sifat pemurah, wafa, lembut hati dia. Ini ndak, okey? Kucing di rumah, makanan kucing harga 300-400, jiran sebelah kelaparan. Faham tak? Kucing dibagi makan 300-400 sebulan. Sebelah rumah satu apa pun tak dibagi. Faham ni? Jadi kita nak mau begitu. Kita mau pemurah dengan semua makhluk, bukan makhluk tertentu. Okey, wal waqar wasukuni wat ta'anni, dia mesti ada ketenangan. Okey, ketenangan hati. Wat ta'anni, dia mesti ada fokus. Wat ta'anni mesti maknanya fokus dia. Dia mesti ada fokus. Okey, macam Ustaz bagi tahulah, antum lepas belajar kitab ni, apa lagi fokus antum? Mau belajar apa lagi? Mau khatam apa lagi? Mau faham apa lagi? Faham ni? Bukannya antum ni macam orang tak ada tujuan. Kena ada fokus lah dalam kehidupan. Fardu ain apa kitab yang mau belajar. Fiqh apa kitab yang mau belajar, kurang-kurangnya untuk lepas fardu ain di dalam diri kita. Tasawuf apa kitab mau belajar, apa kitab yang paling tinggi yang kita target mau khatam. Itu siap. Faham ni? Lepas sudah khatam, ulang lagi balik kitab yang pertama kita belajar. Ulang-ulang itu sampai dipanggil dakik, sampai mendalam kita punya kefahaman tu.
Okey? Buat apa banyak kitab belajar tapi satu apa pun dah faham. Jelas ni? Apa perkara yang berkaitan dengan niat? Ma yata'allaq bin niyah. Ada berapa? 7. Apa 7 tu? Hakikat, hukum, zaman, mahal, syarat, maksud, dan Apa? Ma yata'allaq bin niyati sab'ah. Hakikat apa? Wa maqsudu hasanun. Kan? Jadi ada 7. Ha? Jadi ada 7. Faham ni? Jadi kita boleh tahu maknanya dia ni ada ulang kaji. Maknanya faham lah sudah dia. Dia bukan sekadar khatam saja tapi faham. Okey? Tak guna kalau antum khatam saja tapi tak faham. Faham ni? Dia khatam dan faham. Itu baru betul. Okey? Jadi fokus kita faham. Biar tak khatam tapi faham. Tapi macam mana mau faham kalau dah khatam? Betul juga kan? Jadi sekurang-kurangnya khatam dan faham. Wa amsalihha dan yang lain daripada itu. Fahuwa idzan. Jadi kalau dia dapat buat semua ni, okey? Kalau dia dapat buat semua ni lah, okey? Nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat cahaya daripada serpihan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu lil iqtida'i bihi, yang boleh untuk mengislahkan dia punya diri, dia punya hati. Wallahu a'lam. Cukuplah di situ. Okey? Itu kita sambung pada besok dia. Okey, jadi sempena dengan Rabiul Awal pada malam ini, 1 Rabiul Awal, buka qasidah Muhammadiyah, kita qasidah dulu. Rabiul Awal juga disebut sebagai Rabiul Anwar, bulan yang bercahaya-cahaya. Okey, kerana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Halim, kenapa bulan tu tidak jadi mulia? Kenapa tidak disebut di dalam Quran sebagai bulan yang haram, bulan yang mulia? Bulan yang haram 4 kan? Siapa ingat 4 bulan yang haram? Apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. 4 ni kan? Ini 4 bulan yang haram. Ini 4 bulan yang mulia. Tak boleh berperang di dalam bulan ni. Okey? Ramadan mulia tidak? Mulia. Syawal mulia tidak? Mulia. Tapi kenapa Rabiul Awal tidak masuk pada bulan-bulan tadi? Kenapa Nabi tidak lahir pada bulan Ramadan, bulan yang mulia? Kenapa Nabi tidak lahir pada bulan Syawal? Kenapa Nabi tidak lahir pada 4 bulan yang mulia ni? Kenapa? Bulan ni mulia kan? Kan bulan tu mulia kan? Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan yang mulia kan? Kenapa Nabi tidak lahir di bulan yang mulia tu? Kalau Nabi ni betul mulia, kenapa Nabi tidak lahir di bulan yang mulia? Sebab apa? Sebab Nabi ini terlalu mulia sampai tidak perlu bergabung dengan bulan mulia untuk memuliakan Nabi. Terlalu mulianya Nabi sampai tidak perlu bergantung kepada bulan-bulan yang mulia ni untuk membuktikan mulianya Nabi. Bahkan bulan yang tidak mulia tu menjadi mulia sebab kelahiran Nabi. Iaitulah bulan Rabiul Anwar. Bulan yang bercahaya-cahaya. Okey, kerana di dalamnya lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita berqasidah sekejap, qasidah Muhammadiyah bagi kita seolah-olah macam kita marhaban. Mana selamat datang bulan Rabiul Awal. Gitu.
Okey. Kenapa? Rafi cepat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويات بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد
الله محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة على الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.